Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali dan selama-lamanya ayuh bersama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah hanya saja dengan pilihan kasih sayang, rahman, rahim, taufik dan hidayah Allah, kita dipertemukan pada malam ini. Yang berusaha Datuk Pengerusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa yang dihormati Barisan Imam dan Bilal, yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah jemaah sekalian, semoga kita semua berada dalam lingkungan rahim Allah dan berada dalam keadaan sehat sejahtera seadanya sentiasa, insya-Allah. Pada malam ini saya mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berjaya, paling berjaya orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapakah orang beriman yang paling berjaya ini? Allah terangkan di dalam ayat yang kedua ciri orang beriman yang paling berjaya ialah mereka khusyuk di dalam solat mereka. Ciri yang pertama, orang yang paling berjaya ialah dia solat, dan dia solat dengan khusyuk. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, berkata bijak pandai mengenai hakikat khusyuk dalam solat. Betapa payahnya khusyuk ini. Diberikan satu perumpamaan, kita nak cari seekor semut hitam di atas batu yang berwarna hitam di dalam hutan yang gelap gelita pada waktu malam yang juga gelap gelita. Cuba bayangkan berjumpa ke tidak dengan semut hitam tadi. Berjumpa, insya-Allah, tetapi payah. Walaupun begitu, tuan-tuan, khusyuk di dalam salat tetap kita kena cari untuk kita mendapatkan title aflahal mu'minun tadi, paling berjaya orang beriman. Pertama, khusyuk di dalam salat. Payah kena cari dan kena usaha. Sebahagian dalam kalangan ulama ada yang menghukumkan khusyuk di dalam salat itu adalah wajib. Antaranya ialah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wajib khusyuk dalam salat. Dengan erti kata lain, kalau tak khusyuk mungkin tidak sah salat kita. Penat kita, tuan-tuan. Kita ni nak khusyuk payah, tiba-tiba tak khusyuk pula. Kalau nak pegang pandangan wajib, habis kita, tewas kita, tuan-tuan.
Tetapi sebahagian ulama yang lain, termasuk mazhab Imam Asy-Syafi'i, termasuklah Imam An-Nawawi rahimahullah, mengatakan bahawa khusyuk di dalam solat ialah sunat. Selamatlah sikit. Dengan erti kata lain, kalaulah kata ia sunat, tiba-tiba kita solat tak khusyuk, maka solat masih lagi sah. Tetapi kalau kita solat dengan sempurna rukunnya, disertai dengan khusyuk di dalam solat, maka ia lebih melengkapkan kesempurnaan solat kita, insya-Allah. Untuk itu tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, pada malam ini kita akan melihat satu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi buat amalan ini dengan tujuan untuk menghadirkan khusyuk dalam solat. Amalan ini bukanlah wajib. Amalan ini kalau tak buat, bukanlah dia membatalkan solat, tidak. Tetapi amalan ini amalan yang sunat, yang Nabi buat, kita pun boleh buat, dengan tujuan insya-Allah Allah akan hadirkan khusyuk di dalam solat. Salah satu cara mencapai kekhusyukan di dalam solat adalah dengan mengarahkan pandangan hanya ke tempat sujud, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi menyebutkan, wa an Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salah lam yanzur illa ila mawdi'i sujudihi. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memulakan salatnya, maksudnya apabila Nabi telah memulakan, maksudnya ketika salat, dah angkat takbir dah, sedang salat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melihat kecuali hanya ke tempat sujudihi, ke tempat sujudnya. Tuan-tuan, daripada hadis ini dapatlah kita satu panduan, dapatlah kita satu pedoman amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat. Baginda akan mengarahkan pandangan maudhi'i sujudihi, ke tempat sujudnya. Baginda tidak melihat kecuali hanya ke tempat sujudnya, bermaksud baginda hanya mengarahkan pandangan ke arah tempat sujudnya. Perkara ini selain menjaga agar pandangan tidak ke sana ke sini. Dengan demikian seseorang lebih khusyuk di dalam solatnya. Ada dua hikmah. Yang pertama, bila kita solat, arahkan pandangan ke tempat sujud. Hikmah yang pertama, kita dapat jaga pandangan. Kalau kita solat, mata kejap kiri, kejap ke kanan, kejap ke bawah, kejap ke atas, tak jaga pandangan. Tetapi bila arahkan pandangan ke bawah, maka hikmahnya kita akan dapat jaga pandangan. Hikmah yang kedua, apabila pandangan terjaga, pandangan terarah ketika salat, insya-Allah khusyuk akan hadir di dalam salat. Ketika duduk tasyahud, pandangan diarahkan ke jari telunjuk, bukan ke tempat sujud. Kita dah bincang dulu, kalau tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah masih ingat, kita bincang mengenai tasyahud, di mana dalam perbincangan yang lepas kita telah jelaskan bahawa antara amalan Nabi akan melihat kepada isyarat jari telunjuk. Ini ketika tahiyat. Tetapi selain daripada at-tahiyat,
qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, semuanya Nabi akan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna 'an dhalik aw la tukhtafanna absaruhum." Rawahu al-Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kehalnya dengan orang-orang yang salat tapi dia duk pandang ke atas. Maksudnya Nabi bagi satu warning kepada orang yang salat tetapi tak boleh nak jaga pandangan. Apa masalah dia ni? Maka dikeraskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang ini. Dia solat, duduk tengok ke atas, duduk tengok sekeliling, solat. Maka Nabi bagi amaran yang agak keras. Apa kata Nabi? Hendaklah mereka menghentikan perbuatan tersebut. Solat tengok merata, dah Nabi kata berhenti buat begitu. Tak payah buat begitu lagi. Maksudnya kalau salat, jaga pandangan. Kalau buat juga, maka kata Nabi, mata-mata mereka akan dibutakan. Oh, ni warning tuan-tuan. Salat duk tengok melilau. Hei, buat gitu. Salat tengok bawah. Kalau buat juga, mata-mata mereka akan dibutakan. Maka tuan-tuan, pedoman kedua kepada kita pada malam ini, jika salat, ketika salat, maka jagalah pandangan, dan jagalah pandangan. Orang yang sedang salat padahal matanya melihat ke atas, ke sana, ke sini serta tidak tertumpu ke arah tempat sujud, menandakan ketidakkhusyukan orang tersebut. Ini bermakna mengalihkan pandangan ke arah lain selain tempat sujud, seolah-olah syaitan berjaya mengganggunya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi sholati faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil 'abdi. Rawahul Bukhari. Aku yakni Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai memalingkan pandangan ketika salat. Aisyah isteri Nabi tanya kepada Nabi, lagu mana status orang yang salat tapi tak jaga pandangan? Duk tengok kiri kanan atas, kiri kanan atas. Lalu Nabi bersabda untuk menjawab persoalan Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah gangguan yang dilakukan syaitan terhadap solat seorang hamba. Tanda-tanda solat yang tidak khusyuk dan solat yang berjaya diganggu gugat oleh syaitan ialah dia solat dan pandangannya tak dapat dijaga. Itu tanda-tanda. Jadi tuan-tuan, antara cara untuk mengkhusyukkan salat, ini amalan Nabi buat dan sunat juga kepada kita untuk ikut. Apabila salat, jaga pandangan. Nak tengok ke mana? Tengok ke tempat sujud. Ustaz, saya ni jenis salat tak boleh buka mata, dia kata. Ada juga solat nak kena pejam mata. Macam mana? Boleh ke? Andai kata dengan pejam mata itu boleh menghadirkan khusyuk di dalam solat, tak apalah.
Tapi kalau pejam mata menyebabkan dia jenera, tidur. Solat pejam mata, tidur, khusyuk sangat, tak boleh. Tapi andai kata pejam mata, dia boleh khusyuk dalam solat, maka kita kata diberi kelonggaran, bolehlah. Cuma berdasarkan kepada perbincangan pada malam ini, antara ikhtiar berdasarkan amalan Nabi, nak solat dengan khusyuk, pandangan terjaga, buka mata tapi tengok ke tempat sujud. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, saya sempat memaut artikel daripada pejabat mufti wilayah. Artikel ni panjang dan ianya bertajuk hukum solat tidak khusyuk. Dalam artikel ini telah disenaraikan beberapa amalan, beberapa kaedah untuk kita khusyuk dalam solat. Tuan-tuan, ada banyak kaedah, antaranya diselitkan dalam artikel ini, bila solat tengok ke tempat sujud, antaranya. Dan di dalam artikel ini ada banyak lagi lah, ada banyak lagi kaedah-kaedah ataupun ikhtiar kita nak usaha khusyuk dalam solat. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, bolehlah search di gadget tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah, tajuknya khusyuk dalam solat. Ada satu cara juga, kaedah untuk khusyuk dalam solat yang boleh kita kongsikan bersama pada malam ini. Antaranya ialah sebelum solat ambil wudu. Sebelum solat ambil wudu. Wudu itu pun kena khusyuk dah. Persediaan sebelum solat kena khusyuk dah ambil wudu. Antaranya, kalaulah ambil wudu tu waswah dah, jenis waswah ni, ambil wudu tak cukup dengan 3, tuan-tuan, basuh habis baju ni. Ada satu kisah daripada ustaz kita juga. Ada seorang ni, dia was-was, dan ustaz ni nampak dia was-was, ambil wudu tak cukup, 3 kali tak cukup, jadi basuh habis ni, tuan-tuan. Ustaz kita tanya dia, ada masalah apa? Dia kata, rasa tak kena, tak rata. Ustaz ni pun ajarkan kepada dia beberapa doa. Antaranya bacalah 3 kul dan doa-doa yang berkaitan. Dia amal, dia buat. Lama lepas tu ustaz ni pergi pula masjid tu, jumpa pula dengan hamba Allah ini, was-was lagi. Ustaz ni tanya, macam mana, dah amal ke tidak doa tadi? Amal dah, tak boleh tak degih. Tuan-tuan faham tak, tak degih? Tu bahasa Perancis. Kalau faham, maksudnya tuan-tuan orang Perancis, tak berkesan. Ustaz ni kata, pelik dah ni, kata ni, kalau tak berkesan lagi. Ada qolah, ada anta terjun dalam qolah, terjun terus dalam qolah. Dah tak cukup kan, 3 kali tak cukup, basuh habis, terjun terus dalam qolah. Rupa-rupanya dia buat sungguh, tuan-tuan, terjun sungguh. Lalu bila ustaz ni tahu dia terjun sungguh, ustaz ni tanya, macam mana, was-was lagi ke? Was-was lagi, dia kata. Sudah. Ustaz ni pun dengan jenaka, dengan lawak jenaka, dia kata, anta tak payah solat anta majnun, dia kata. Dia kata, ustaz kata saya majnun. Yalah, anta majnun. Ustaz kata saya gila. Dia faham bahasa Arab. Majnun tu dia faham dengan gila. Sebenarnya maksud ustaz tu dalam jenaka, majnun itu bukanlah gila. Majnun yang ustaz maksudkan ialah majnun, maksudnya
jin telah bertapak dalam diri dia. Dia isim makan. Contohnya macam buku, kitab, dalam bahasa Arab kitab kan, tambah mim di belakang jadi maktab ataupun maktabatun, jadi tempat buku ataupun perpustakaan. Sujud tambah mim belakang jadi masjid, tempat sujud. Jin tambah mim belakang jadi majnun, tempat jin. Anta majnun, Ustaz tu kata. Sebab apa? Dalam diri dia dah ada jin yang telah menyebabkan dia jadi waswah. Sebenarnya waswah ini adalah bisikan syaitan juga. Jadi tuan-tuan, untuk yang waswah, banyakkan berdoa kepada Allah, ikhtiar, baca doa, baca 3 kul, moga-moga Allah sembuhkan penyakit ini, penyakit waswah ni tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jadi persediaan untuk khusyuk di dalam artikel pejabat mufti tadi, antaranya ialah bersedia sebelum solat lagi, ketika ambil wuduk. Khusyuk dah ketika wuduk. InsyaAllah bila kita solat, kekhusyukan ketika wuduk akan terbawa-bawa di dalam solat. Antara lain dalam artikel ini menyebut, sebelum solat, andai kata ada makanan, sebelum solat, andai kata ada makanan, maka lagu mana tuan-tuan? Nak makan dulu ke nak sembahyang dulu? Ni bulan Ramadan, orang duk bergaduh, nak makan dulu ke nak solat maghrib dulu. Ayam golek dak musim dah, kambing golek tuan-tuan. Lagu mana? Kita pun nampak kambing golek tu bermusim, tiba-tiba kena solat dulu. Khusyuk ke tak solat? InsyaAllah tak khusyuk. Kejap lagi ni kena cepat ni, kalau tidak beratur panjang. Kejap lagi ni kena cepat ni, kalau tidak habis. Maka kalau kata nampak makanan, makan dulu. Makan dulu baru solat. Ini antara ikhtiar untuk khusyuk dalam solat. Andai kata nampak makanan tiba-tiba solat, insya-Allah solat tu terganggu tuan-tuan. Mudah untuk syaitan cocok dengan gangguan-gangguan dia, akhirnya solat tidak khusyuk. Ada satu masjid, pengalaman daripada rakan-rakan di masjid yang lain. Mereka di bulan ada 1 tahun bulan Ramadan, dia di masjid dia mengguna pakai kaedah solat dulu. Maksudnya buka puasa, azan, buka puasa dengan yang ringan, air segelas, kurma, kuih sebiji. Dan mereka pakai konsep ini, tak nak ganggu jemaah solat maghrib, maka mereka maksudnya simpan makanan, tak nak bagi jemaah nampak. Baguslah. Dia tak dalam satu tempat, jemaah tak nampak makanan. Jemaah hanya nampak air segelas, kurma, kuih sebiji. Baguslah alternatif tu tuan-tuan. Dan jemaah akan makan, minum dengan kuih, kurma yang ada. Masa tu tak panjang, 5 hingga 10 minit solat maghrib. Alhamdulillah, konsep itu bagus, tidak mengganggu kekhusyukan jemaah solat maghrib. Makanan tak tunjuk kepada jemaah. Alhamdulillah. Cuma masalah satu hari ni, bila selesai solat maghrib, maka jemaah pun keluar nak buka puasa, nak makan makanan berat pula. Tiba-tiba beratur panjang, tak bergerak. Bila ditanya, kenapa ni tak bergerak beratur ni? Ustaz, makanan hilang. Ada juga kes begitu. Masjid dah buat satu inisiatif baik dah, letak makanan di belakang, tak nak bagi jemaah nampak. Tiba-tiba ada orang curi makanan, habis dengan periuk-periuk. Berlaku juga tuan-tuan. Allah Rabbi. Tapi sekurang-kurangnya masjid itu menyediakan satu inisiatif yang baik supaya tidak mengganggu jemaah khusyuk dalam solat dengan
Tak nak bagi jemaah nampak makanan, buka yang ringan-ringan dulu. Tetapi andai kata, bak kata Ustaz Kazim Ilyas, andai kata makanan tu dah nampak kat depan dah, makanlah dulu. Makan dulu, kemudian barulah solat maghrib. InsyaAllah dengan kaedah yang sebegitu, khusyuk di dalam solat tidak akan terganggu. Jangan mencekik sampai 10 minit sebelum azan isyak siap. Janganlah tuan-tuan. Dah bagi makan, lama pula ambil masa. Sekejap sudah 10 minit, 15 minit, 20 minit, lepas tu solat maghrib. Baik. Jadi mengarahkan pandangan ke tempat sujud yang biasa dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunat. Sunat saja ni tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, jangan bergaduhlah, ini hanya sunat. Andai kata tak terpandang ke bawah, jangan risau, jangan khawatir, salat ibu-ibu, ayah-ayah masih lagi sah. Sebab mengarahkan pandangan ke tempat sujud hanyalah sunat. Perkara ini merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan tumpuan sepenuh perhatian ketika menunaikan salat. Inilah yang disebut sebagai khusyuk yang dijanjikan Allah dan memperolehi kebahagiaan sebagai pewaris abadi syurga Firdaus kelak di akhirat. Jadi tuan-tuan, mengarahkan pandangan ke tempat sujud ketika salat hanyalah satu amalan yang Nabi buat. Tujuannya ialah untuk menjaga pandangan dan menghadirkan khusyuk dalam solat. Tetapi kalau tak terbuat, jangan risau, ia hanyalah sunat, bukanlah wajib. Tapi kalau boleh buat dan kita dapat manfaat itu, insya-Allah, moga-moga Allah terima dan Allah berikan kita balasan khusyuk di dalam solat. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah sekalian, di kampung-kampung dulu, wallahu alam, sekarang ni mungkin payah dah nak jumpa surau-surau di kampung. Dulu payah nak cari ada aircon. Ni aircon ni payah. Yang ada dulu surau-surau, dia ada banyak jendela. Tambah pula di kawasan Bendang Padi, saya dibesut kampung di kawasan Bendang Padi, ada surau. Dulu payah nak cari ada aircon tuan-tuan. Dan kebiasaannya di sekeliling itu dipenuhi dengan jendela tingkap. Tuan-tuan, ada satu surau ni, di bahagian mihrab ada jendela juga, kiri kanan jendela. Solat zuhur nyata di kawasan Bendang, sawah padi, mestilah panas zuhur tengah hari kan. Dibukakan semua jendela tingkap surau supaya angin masuk, termasuklah di depan bahagian mihrab. Ketika solat zuhur ada satu ni tuan-tuan, solatlah imam dengan satu saf jemaah. Kemudian di bahagian tingkap yang terbuka itu ada seorang jemaah lelaki. Bila dia solat, ditakdirkan di depan surau itu ada sepohon, sebatang pokok yang besar. Yang solat depan tingkap terbuka ini pula, dia tengok keluar. Ini masalah tuan-tuan. Dia tengok keluar tingkap. Tiba-tiba nak jadikan cerita, pokok yang di luar di depan surau itu telah dipanjat seekor biawak. Hak duduk depan tingkap ni pula duk tengok ke biawak tu. Tengah solat duk tengok biawak. Biawak tu pula gatal pergi panjat pula pokok tadi tu.
Maka tengoklah lelaki ini dengan tindakan-tindakan biawak tersebut. Tengah solat duk perhati biawak. Biawak ni pula gatai pula, duk tarik satu-satu, duk naik. Maka lelaki ini pun dah lari dah. Khusyuk dah lari ke laut dah. Dia kata biawak ni jangan naik, jatuh. Dia kata dalam hati, biawak ni naik juga tuan-tuan. Satu, jangan naik, jatuh. Turun rakaat pertama, naik rakaat kedua. Dia tengok biawak ni makin tinggi tuan-tuan, dia panjat. Biawak ni nak cari apa tak tahulah kat atas tu. Jatuh juga biawak ni, dia kata. Tiba-tiba rakaat ketiga, Allahu Akbar, cari biawak lalu makin tinggi, tiba-tiba jatuh sungguh biawak ni. Hak duk tengok, duk perhati tu dia seorang yang melatah. Oh, terkejut tuan-tuan, biawak jatuh. Aku kata dah, dia kata habis satu jemaah, terkejut habis. Allah Rabbi tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, ketika solat ini jagalah pandangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika solat tundukkan pandangan. Antaranya arahkan pandangan ke tempat sujud. Tak usah tengok depan tuan-tuan. Dulu hak ni buruk, sekarang ni baru, duk kira berapa lubang hak ada. Tak payah kira, bukan kerja kita tu. Sebab itu kita kata tengok bawah. Duk tengok TV, duk tengok lampu, tengok aircon, tak payah. Tengok ke bawah. InsyaAllah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengoklah ke bawah. Hikmahnya semoga solat kita terjaga dan Allah hadirkan khusyuk di dalam solat. Kesan kalau tidak khusyuk di dalam solat, kesan cukup besar tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah biasa, ketika solat Allahu Akbar, api dapur tadi dah tutup ke belum? Dia mari selalu tuan-tuan. Allahu Akbar, kereta tadi dah kunci ke belum? Tangan pun slow-slow duk gagal poket. Jala dia tu antara tanda-tanda. Itu kesan tuan-tuan. Dan kesan yang lebih besar apabila tidak khusyuk di dalam solat, yang boleh membatalkan solat. Ya, khusyuk ini sunat. Kalau tak khusyuk, solat masih lagi sah. Tetapi kesan apabila tidak khusyuk di dalam solat yang boleh membatalkan solat, boleh. Apabila dia tak khusyuk, dia terlanggar, terbabas habis rukun solat. Tertinggal yang tu, tertinggal yang ni, terlebih hak tu, terlebih hak ni. Tak tahu pula cara nak selesai, solat boleh batal. Jadi khusyuk di dalam solat sangat penting, dan kesan tidak khusyuk di dalam solat juga sangat besar. Sebab itu tuan-tuan, kita kembali kepada ayat pertama tadi yang kita baca pada permulaan perbincangan tadi. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, berjaya sungguh, paling berjaya orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang apabila mereka solat dengan khusyuk. Sekadar itu sahaja tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang muliakan Allah. Sebagai kesimpulan akhir, khusyuk di dalam salat hukumnya sunat, walaupun sebahagian ulama menghukumkan khusyuk itu sebagai wajib. Tetapi menurut Imam An-Nawawi dan mazhab Syafi'i, khusyuk itu hanyalah sunat. Khusyuk di dalam salat sangat penting. Memandangkan Allah letakkan ciri beriman yang berjaya yang pertama ialah orang yang salat dengan khusyuk. Kesimpulan yang ketiga, khusyuk di dalam salat susah kita nak dapat, tapi kita boleh ikhtiar, kita boleh usaha. Kesimpulan yang keempat, antara usaha nak khusyuk di dalam salat ialah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salat, baginda akan arahkan pandangan ke tempat sujud.
Kesimpulan akhir, kesimpulan yang kelima, maka kalau tak khusyuk di dalam solat masih lagi sah, tetapi kesannya boleh menjadikan solat kita akhirnya tak sah. Mungkin apabila tak khusyuk, kita lalai, tertinggal rukun, terlebih rukun, dan kita tak boleh nak selesai, maka kita khawatir akhirnya solat kita jadi tidak sah. Maka sekadar itu sahaja apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik Allah terjemahkan melalui kelemahan, kedaifan, kekhilafan diri saya sendiri. Sebagai bukti Allah nak tunjuk saya juga ada lemah, manusia biasa yang tidak terkecuali. Maka saya minta ampun kepada Allah, minta maaf semua kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, andai ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum